Jadi pada malam ni tuan-tuan, saya suka nak bagi kepada tuan-tuan satu ruqyah yang saya ambil ijazah dia daripada guru saya daripada Sudan, iaitu Maulana Sayyid Muhammad bin Idris Al-Idrisi Al-Hasani. Yang juga saya ambil sebenarnya daripada seorang ustaz di Melaka, nama dia Ustaz Muhammad Rajab. Dan kemudian Ustaz Muhammad Rajab ni bawa guru dia daripada Sudan, iaitu Syekh Maulana Sayyid Muhammad bin Idrisi Al-Hasani, bawa mai jumpa kami, dan akhirnya saya berjumpa dengan dia dan saya ambil terus dengan dia. Jadi saya dapat dua-dua lah, daripada guru di Malaysia dan guru daripada Sudan. Jadi ruqyah ni panjang sebenarnya. Yang malam ni saya bagi ni yang paling ringkas dan mudah untuk kita amalkan, dan tuan-tuan semua hafal insya-Allah. Dia lebih kurang macam kita baca dalam zikir tahlil kita, dan banyak sekali guna dia, sangat banyak faedah, sangat banyak guna dia. Antara dia yang mula-mula sekali bila saya dapat ijazah ruqyah ni, mula-mula sekali saya rawat budak menangis malam Riau. Masa lalu gitulah, budak Riau malam ni orang kan cari Tok Imam. Tok Imam jadi sasaran. Jadi mai rumah kita, alhamdulillah terbaca ruqyah tu sampai ke bahagian tertentu, budak tadi duduk menangis, akhirnya berhenti menangis, alhamdulillah. Dan lepas tu pun saya telefon tanya ada masalah apa, dia kata alhamdulillah tak ada jadilah, alhamdulillah. Baru-baru ni pun ada seorang mai anak duk menangis juga, macam tu juga kita buat ayat apa semua, baca ruqyah kat dia, balik rumah saya tanya pula lepas tu, dia kata alhamdulillah ustaz tak ada apa, kalau ada kami pergi jumpa ustaz pula. Saya tak main jumpa tu, alhamdulillah. Jadi kurang-kurang pun kalau anak cucu kita Riau malam, kita kurang pun ada dah ruqyah yang boleh kita baca sama-sama. Dan di hujung nanti tuan-tuan cuma kata, saya akan kata ajaztukum jami'an, saya ijazahkan kamu semua dengan ijazah ruqyah tadi daripada guru saya. Dan tuan-tuan kata qabiltu, ataupun dalam bahasa Melayu dia saya terima, cukup. InsyaAllah. Dan banyak lagi kelebihannya. Dia bukan takat boleh ubat orang sakit demam, dia bahkan boleh ubat untuk orang yang ada penyakit-penyakit tak larat badan ke dan sebagainya. Boleh untuk kita baca. Dan untuk rawatan diri sendiri, kita baca kat ayah, kita minum. Boleh. Ada pak menakan saya di Mekah, dia baru keluar hospital sakit jantung. Kebetulan saya pergi ziarah dia malam tu, tengok dia kesian kan. Kita pun ketiaklah dengan izin Allah. Kita bukan ada kuasa apa kan, dengan izin Allah kita baca ruqyah tadi, baca dengan seringkah-ringkah dia. Yang mana hak saya nak bagi kat tuan-tuan ni macam tu lah. Saya baca, saya urut badan-badan dia. Lepas tu besok tu saya mai lagi sekali rumah dia, bawa orang lain pula, bawa nak menakan mai. Dia kata alhamdulillah, dia kata semalam selepas kamu baca ruqyah saya boleh tidur malam, sedangkan sebelum tu saya dah seminggu 2 minggu tak boleh tidur malam. Alhamdulillah, dia kata selepas kamu baca saya boleh tidur. Jadi hari ni saya nak kamu baca kat ayam. Dia bagi kat saya ayam zam-zam tung besar tu, dia suruh ruqyah kat ayam tu. Dia kata aku nak minum ubat. Tu semua dengan izin Allah. Kita tak ada kuasa apa-apa. Satu, ingat bila kita ruqyah siapa-siapa, ingat nombor satu, bukan dengan kuasa kita. Kita tak ada apa-apa tuan-tuan. Semua mai daripada Allah. Itu paling penting. Hak kita baca tu jadi sembuh ke jadi apa, dengan izin Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Jadi sama-sama noh. Pendek ya ruqyah ni, sangat pendek. Tuan-tuan boleh buat amalan sangat pendek. Baik, kita mula noh. Kita mula dengan surah Fatihah. Surah Fatihah. Ruqyah ni yang paling power sekali surah Fatihah. Itu nombor 1. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim sampai 5. Kemudian ayatul kursi. Dan sebelum ayatul kursi itu kita baca wa ilahukum. Wa ilahukum tu pun sebahagian daripada surah Baqarah, tapi dia bukan permulaan ayatul kursi. Selepas tu 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu bifalaq, qul a'udzu birabbin nas. Cukup 3 tu. Sampai dekat tu ya. Pendek, ni paling pendek. Dalam buku ni ada tapi dia tak tersusun.
Dia ada sikit tang ni, dia bagi hak lengkap lah dalam buku ni, dia bagi hak banyak. Banyak. Dia bagi pula tempat-tempat mana nak baca apa semua. Hasil bagi ni paling ringkas sekali. Baik. Jadi saya minta sama-sama kita baca nah. Benda yang mudah je. Kita baca sama-sama insya-Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Sebelum kita nak ruqyah, kita istighfar dulu. Kita tak tahu mana tahu dosa-dosa kita yang menghalang proses kesembuhan tu. Jadi kita minta ampun ke Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita, Allah beri kesembuhan. Kadang kita tak sembuh tu bukan pasal apa? Pasal dosa kita. Dosa kita banyak sebab tu tak sembuh. Sebab tu kita kena banyak istighfar. Istighfar pun salah satu ubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. As'alullahal-azim rabbul arsyil azim an yashfik. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Kemudian kita tambahlah dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Salawat tu kalau tuan-tuan tak tahu, baca hak pendek sekali pun tak apa. Itu tambahan saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, dengan ini, dengan bacaan tadi, saya dengan ini mengijazahkan kepada tuan-tuan semua, ajaztukum bihada. Kamu tersebut qabiltu, saya terima. Baik tuan-tuan. Jadi InsyaAllah lepas ni tuan-tuan boleh amalkan benda tu. Mudah saja. Dia macam kita baca dalam tahlil tu kan? Kalau payah kita tak ingat macam mana dalam tahlil tu, macam tu ya. Pendek ya. Kemudian bila tuan-tuan baca tu, habis baca tu, nombor satu, tuan-tuan kena telan ayat liuk sendiri. Pasal apa? Pasal kita baca tadi tu dah jadi penawak dah. Kita telan ayat liuk tadi tu. Ayat tu dah ada penawak. Jadi kalau kita ada ayat sekeliling kita, ada yang cawan ke, kita minum yang tu. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Sebab kadang-kadang kita buat ubat ke orang, tapi kita kat sendiri kita tak baca kan, yang minum ke dari kita. Kemudian kalau kita nak petua untuk orang minum ayam tu, tuan-tuan petua kat dia, suruh dia baca bismillah lah, minum ayam bismillahirrahmanirrahim, istighfar 3 kali, selawat kat Nabi 3 kali, minumlah ayam tu. Kemudian bila kita baca ruqyah tersebut, ada beberapa tempat yang kita baca tu, masa kita baca tu kita niat. Ada tempat-tempat dia kita baca dan kita niat Allah berikan kesembuhan kat dia. Itu yang mustahak tu. Kita sembuh ni tuan-tuan bukan kerana bacaan kita. Kita jangan rasa macam kita baca tu mesti baik. Dah. Bukan lagu tu ceritanya. Ni cukup Tuan Guru Haji Saleh cukup marah. Dia cukup pesan, jangan duk rasa macam apa yang kita baca tu kitalah yang menyembuhkan orang tu. Dah.
Allah yang menyembuhkan. Kita cuma ikhtiar saja. Sebab tu ruqyah tu ada beberapa tempat kita kena niatkan. Yang pertama dekat surah Fatihah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tang tu niat. Hanya kepada Engkau kami sembah, kepada Engkau kami meminta pertolongan. Masa tu kita niat, ya Allah, sembuhkan orang ni. Dia sakit, ya Allah, dia mengadu kepadamu, ya Allah, sembuhkanlah dia. Minta masa tu. Ulang banyak kali pun tak apa. Ulang banyak kali. Iyyaka na'budu tu ulang banyak kali. Seeloknya tuan-tuan ulang dengan bilangan yang ganjil. Iaitu 1, 3, 5, 7, 9. Macam cukup lah tu. Kalau lebih daripada tu boleh, tapi kot tak larangan baca banyak kan. 7 tu cukup cantik lah. Kalau lebih 7 kali pun cukup cantik lah. Minta pada Allah. Baik. Kemudian tak mana lagi boleh ulang. Saya masa saya baca untuk budak yang menangis malam tu, selalu kanak-kanak lah. Kanak-kanak menangis malam ni kadang-kadang banyak sebab lah. Budak-budak menangis malam ni antara sebab dia, budak-budak kan hati bersih. Kadang Allah buka hijab dah kan, dia nampak, dia masuk-masuk dalam rumah tu, dia nampak, kita tak nampak, dia pun nampak. Jadi kita baca ruqyah tu. Kadang-kadang memang ada benda ganggu dia kan, jin nama dia Subyan ganggu dia. Jadi kita ruqyah. Biasanya bila sampai ayat yang akhir surah Baqarah tu, la yukallifullahu nafsan illa sampai bawah tu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Biasanya sampai situ budak tu akan berhenti menangis dah. Selalulah. Ini pengalaman saya lah. Tak tahu tuan-tuan jadi di mana kan. Terpulang lah. Pada pengalaman saya, setiap kali saya baca sampai tak ayat tu, biasanya budak yang menangis tadi dia akan berhenti. InsyaAllah lah dengan izin Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ulang banyak-banyak kali. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ni ayat-ayat ni boleh ulang banyak-banyak kali. 3 ke, 5 ke, 7 ke, 9 ke, ulang di sini. Baik, kemudian tambah lagi. Tang dekat qul huwallahu tadi. Allahus samad. Allah tempat minta. Jadi kita minta kat situ, ya Allah, sembuhkanlah dia. Ya Allah, kami ni tak ada kuasa apa melainkan kami minta padamu, ya Allah, sembuhkanlah dia ni. Allahus samad. Allahus samad, ulang banyak-banyak kali. Kemudian 2 qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas tu. Yang tu pun kalau ada penyakit yang berkaitan dengan jin, sihir dan sebagainya, tang tu ulang banyak-banyak kali. Ulang 3 kali ke, ulang 5 ke, ulang 7 kali. Kalau seandainya penyakit tu tak lega juga, kita dah baca tak lega, ruqyah tu nak buat apa? Ulang daripada mula balik. Ulang balik. Ulang insya-Allah sampai lega. Kalau tak lega agak, wallahu alam, kita dah ikhtiar tak tu ya. Lagu tu. Jadi insya-Allah dengan izin Allah, kalau tuan-tuan cuba dengan sungguh-sungguh dan tuan-tuan beramal dengan ayat tadi, insya-Allah boleh. InsyaAllah dengan izin Allah lah. Baik. Sebenarnya amalan tu, bacaan tadi tu, kami kalau ikut kami, guru kami tu pesan, kena baca lepas maghrib. Tiap-tiap kali maghrib kena baca. Tapi kita nak baca celah mana? Lepas maghrib lah nak dengar kuliah. Kan? Lepas maghrib lah ustaz best semua main dengar kuliah. Jadi carilah waktu. Dalam seminggu tu kurang-kurang bacalah. Paling minimum pun sebulan sekali baca ayat tu, yang ruqyah tadi tu, baca selalu. Sebab bila kita jadikan amalan benda ni, baru benda tu sebati dengan kita, baru kita baca tu, insya-Allah dengan izin Allah, dia beri kesan pada orang lain. Kan? Sambil kita baca tu, lidah kita diperbetulkan tajwid, bacaan dan sebagainya. Kalau baca tak apa nak clear tu, harap-harap pergi baca tasmi', pergi baca kepada ustaz-ustaz mana yang bacaan dia baik. Macam tu imam kita, bacaan dia bagus, tapi baca dah semak. Jadi biar bacaan kita tu dibiasakan di lidah kita. Kita duk baca selalu. Jadi ambillah peluang seminggu sekali kan kita baca bagi boleh. Baru dia kita baca nanti dia memberi kesan, insya-Allah. Dia kena amal, apapun kena amal, kena ulang, baca selalu. Dah kita dapat pahala, kita dapat kesembuhan pula untuk diri kita. Kan? Itu bagus. Baca niat, ya Allah, dengan ayat Quran ni aku minta kesembuhan
daripadamu ya Allah. Baca sama ada kat diri kita ataupun kita baca kepada ayam dan kita minum, insya-Allah. Mudah-mudahan sihat. Jadi dalam banyak-banyak saya duk jampi tu, yang tu saya duk baca ruqyah tu, antara inilah ruqyah yang mudah dan alhamdulillah memberi banyak kesembuhan pada orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan boleh pakai beramal. Dan kalau lepas ni anak cucu ada yang sakit, ada keluarga terdekat yang sakit, boleh baca. Cuma kalau benda tu berkaitan dengan jin dan syaitan, kalau bolehlah kena pergi belajar sikit lah. Nah, sebab takut-takut baca-baca lagi tak tahu nak buat lagu mana. Dia meracau ke, dia melompat lawan silat kita lah. Jenuh. Tu kita kena pergi cari mendalam sikit lah. Kalau tidak payah. Sebab jin ni dia lain macam sikit. Dia lain macam sikit. Dia ada benda-benda yang kita kena tahu pasal dia. Pantang larang dia. Lepas tu kelemahan dia. Dan benda yang kadang dia buat tu bagi kita sakit hati. Tu kena tahu. Tu kena belajar dalam ni lah. Kena pergi kursus dengan ustaz mana-mana, insya-Allah. Jadi tu kalau jin pun ruqyah tadi pun boleh baca sebenarnya. Kalau jin-jin yang lemah dan kita ni kuat amalan kita duk rajin baca wirid ni selalu, jin tu lemah, memang kita baca dia keluar. Tapi takut kita yang lemah. Kita jauh dengan Allah. Jadi kita baca-baca jin tu duk gelak ya. Pasal apa? Bukan pasal salah ayat tu, bukan pasal salah jin tu. Salah kita dengan Allah tu tak dekat. Dia tak dekat dengan Allah. Dia payah nak keluar. Sebab tu alim ulama dulu dia hantar kasutnya tak jampi pun hantar kasutnya. Tu pun jin dah takut dah. Pasal apa? Pasal dia dekat dengan Allah, hubungan dengan Allah tu dekat, maka mudah dia untuk mengalahkan jin dan syaitan yang jahat tu. Kita ni tak tahu ni macam mana kan. Jadi lagu tu. Sebab tu kita kena beramal selalu. Tingkatkan ketakwaan kita, barulah Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita dalam proses-proses penyembuhan tu, insya-Allah. Jadi insya-Allah itu saja yang tuan-tuan sebagai penutup noh. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kitab ni ada banyak sangat amalan-amalan baik yang boleh diamalkan dan dibuat wirid yang disebut dalam kitab ni berdasarkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran. Cuma yang last sekali saya nak kongsi kepada tuan-tuan amalan yang tuan-tuan boleh buat beramal dalam kitab ni. Tuan-tuan buka surat lah kali. Buka surat 200 lah kali. Dalam tu ada amalan. Yang ni tuan-tuan bagus kita amalkan. Banyak orang amal amalan ni, selamat dia, selamat ahli keluarga dia, selamat harta benda dia.